Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang saya kasihi cik ke puan pengurusi, cik pengurusi, yang berusaha Ustaz Muhammad Hafiz Abu Seman Timbalan atau pemangku pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Polis JAIB, ketua penolong pengarah JAIB, guru-guru, para murabbi kelas Al-Quran Fardu Ain, Kafa dan Sekolah Agama Petang Perlis SAPPS. Dah tahun ke berapa dah Sekolah Agama Petang ni? Saya ingat dah 5 tahun ya. Tahun ketiga. Tahun ketiga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tengok ni yang JAIB sediakan tentang membela akidah ahli sunnah wal jamaah. Saya tak ikut skrip ni sikit, saya ikut sikit dah, boleh kah? Kita yang pertama ialah tentang ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah istilah yang sentiasa ramai orang merebutnya dan ramai pihak klaim mendakwa bahawasanya dialah mewakili ahli sunnah wal jamaah. Dan sebahagian aliran-aliran tertentu akan menyebut bahawasanya ahli sunnah wal jamaah itu dia saja, yang lain tak masuk. Ini khususnya apabila berlaku di kalangan golongan yang mana sama-sama tak jauh alirannya, atau di kalangan sekolah sunni itu sendiri. Sekolah pemikiran itu, sekolah sunni. Biasanya orang akan sebut sunni, ahli sunnah dan syiah apabila berhadapan dengan syiah. Itu biasanya tak banyak dia punya pertikaian, kerana syiah akan tahu dia syiah, sunni akan bagi tahu bahawasanya dia sunni, dan argumen mereka akan bersekitar dengan isu tentang imamah, isu tentang Ali dan seumpamanya. Tetapi yang banyak menjadi polemik apabila perbincangan tentang ahli sunnah wal jamaah itu dibangkitkan di kalangan mereka yang mendakwa diri sebagai ahli sunnah wal jamaah. Lalu sebahagian akan menyatakan dia ahli sunnah, yang lain bukan ahli sunnah dan seumpamanya. Ini saya nak sebut tentang latar hal-hal ini. Dan ini bukan polemik baru. Ini adalah polemik lama. Pertikaian antara sekolah-sekolah pemikiran. Sekolah-sekolah pemikiran ini maksudnya school of thoughts, aliran-aliran pemikiran, madrasah pemikiran. Apabila munculnya aliran-aliran Asy'ariyah, munculnya Maturidiyah, dan sebelum itu adanya ialah aliran Imam Ahmad bin Hanbal yang dikenali sebagai Hanabilah, madrasah Hanabilah, panjang sepanjang sejarah. Sejarah juga menunjukkan berlaku ketegangan di antara sekolah pemikiran Ahmad bin Hanbal yang mewakili Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, dan juga dengan madrasah Mu'tazilah. Mu'tazilah ialah madrasah ataupun sekolah yang telah pernah mendapat tempat dalam dunia Islam. Pemerintahan Ma'mun
Al-Mu'tasim, Al-Wathiq. Sehinggalah pada zaman Mutawakkil barulah keadaan itu reda. 3 khalifah memegang aliran Mu'tazilah. Imam Ahmad dilarang untuk bercakap, menyampaikan hadis di bawah 3 pemerintahan ini. Yang paling getir ialah khususnya pada zaman Al-Mu'tasim. Mu'tasim yang terkenal dengan sejarah Amuriyah kerana membebaskan kota, menawan sebuah negara disebabkan kerana menghina wanita Islam, yang ahli-ahli sejarah menyebut wah Mu'tasimah, ucapan wanita yang menyebabkan bangkitnya Mu'tasim membebaskan kota, sehingga Abu Tamam menyebut as-sayfu asdaqu anba'an minal kutubi bainal haddi jaddi wal la'ib. Kerana Mu'tasim pada musim itu orang menyatakan bahawasanya jika berperang, ahli-ahli nujum melihat pada buruj bahawasanya kemenangan tak akan berlaku dalam peperangan. Ini khurafat, penglipur lara ataupun pada tukang-tukang tilik. Tetapi Mu'tasim tidak mendengar nasihat mereka. Dia terus melancarkan perang kepada negeri yang telah menghina, menawan wanita muslimah. Itu kewibawaan orang Islam ketika itu. Tetapi dia seorang Mu'tazilah. Hanya kerana seorang wanita, Mu'tasim menghantar tenteranya. Sebahagian ahli sejarah menyebut, dia kata, aku menghantar tenteranya, la ujarridanna laka jayshi awwaluha indaka wa akhiruha indi. Aku akan mengerahkan seluruh tenteraku, kepala tentera itu sampai padamu, ekornya masih berada di sisiku. Semangat Mu'tasim apabila diberitahu seorang wanita telah dihina oleh orang kafir. Ahli-ahli sejarah memuji Mu'tasim, apa yang dia lakukan. Tetapi Mu'tasim yang sama adalah seorang Mu'tazilah. Dengan tangannya lah dia memukul Imam Ahmad bin Hanbal, kerana dipercaya Imam Ahmad mengandung pahaman yang salah di dalam akidah. Isu apa yang dibangkitkan oleh Mu'tazilah agak complicated, tak jauh daripada beberapa isu yang dibangkitkan oleh Asy'ariyah. Tetapi saya nak sebutnya ialah demikian sejarah. Demikian sejarah. Mu'tasim yang dipuji oleh sejarah, seorang Mu'tazilah. Imam Ahmad terpaksa menyembunyikan dirinya di bawah pemerintahan Mu'tasim. Al-Baqi bin Makhlad, sebahagian riwayat menyebut ketika dia datang, musnad yang besar dalam hadis, musnad Al-Baqi bin Makhlad, dia tak dapat jumpa Imam Ahmad untuk berguru. Itu yang ada sejarah, dia ketuk pintu satu hari satu hadis, macam seorang yang meminta sedekah. Satu hari Imam Ahmad bagi satu hadis. Itu semua di zaman Mu'tasim. Kemudian diikuti dengan Wathiq melakukan hal yang sama kepada Imam Ahmad. Saya nak ceritanya adalah sekolah pemikiran Mu'tazilah artinya pernah menguasai Empire Abbasiyah itu, pernah 3 khalifahnya di bawah pengaruh Mu'tazilah. Imam Ahmad tetap mendoakan kepada Mu'tasim supaya Allah, dan berterima kasih kepada Mu'tasim kerana berperang.
Sedikit saya nak sebut, mungkin saya tak tahu ustazah. Krisis yang ditimbulkan oleh Mu'tazilah telah memecah belahkan bukan saja di kalangan ulama ahli sunnah, memecah belahkan saf ahlul hadis, sehingga ahlul hadis ada yang berpecah antara satu sama lain kerana politik masuk campur di dalam masalah akidah. Kalau kita baca dalam hadis, rakan teman Imam Ahmad yang paling rapat ialah Yahya bin Ma'in. Sebab itu banyak riwayat-riwayat tentang Yahya bin Ma'in. Dan Yahya bin Ma'in ini terkenal dengan sebagai satu orang yang syadid, keras di dalam al-jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil dia ilmu menghukum rawi. Cepat hukuman rawi dia tu keras. Sehingga dia menghukum Imam Syafi'i sebagai dhaif. Imam Ahmad nasihat dia, ya Yahya, inna ainaika lan tara misla Syafi'i. Wahai Yahya, sesungguhnya matamu tidak akan dapat melihat orang seperti Syafi'i. Kau kena insaf. Tapi Yahya terkenal keras. Tetapi akhirnya Yahya bin Ma'in berkrisis dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad tak mau bercakap. Dia ziarah Imam Ahmad, Imam Ahmad tak tengok. Karena akhirnya Yahya bin Ma'in macam mengalah di hadapan paksaan pemerintah berhubung dengan isu khalqul Quran. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menulis buku tentang bagaimana fitnah khalqul Quran dan bagaimana dia telah memecah belahkan ahli hadis. Sehingga ada ahli hadis yang menolak rawi yang lain disebabkan isu ni, kerana dia kau pendirian tak jelas. Yahya bin Ma'in antara yang kena. Tapi saya nak cerita dalam sepanjang sejarah, Mu'tazilah, bukan nak cerita, Mu'tazilah juga mempunyai sumbangan-sumbangannya. Siapa yang belajar dalam tafsir, dia akan tahu salah satu kitab tafsir yang penting ialah kitab Al-Kashaf oleh Imam Jarullah Umar Az-Zamakhsyari. Jarullah Umar Az-Zamakhsyari ialah imam Mu'tazilah. Sebab itu ada tahqiq Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani terhadap kitab tafsir Al-Kashaf. Dan dia bangga dengan kitab Kashaf, Al-Kashaf, Kashafi. Dan Kashaf itu adalah sebagai pengubat kepada tafsir. Dia Mu'tazilah. Al-Qadi Abdul Jabbar umpamanya dalam usul seorang Mu'tazilah. Tetapi dunia Islam, dunia kesarjanaan menghargai sumbangan mereka di sudut bidang itu. Orang tetap menyebut Al-Imam Jarullah Umar Az-Zamakhsyari Mu'tazilah, seorang Mu'tazilah. Imam Ahmad disebat oleh Mu'tasim kerana satu orang tokoh Mu'tazilah yang disebut dengan tak elok lah, iaitu Ahmad bin Abi Du'ad, yang menjadi mufti, ataupun dulu tidak ada istilah mufti, dia panggil qadhi qudhah, qadhi utama kepada kerajaan Abbasiyah. Politik mempengaruhi banyak keputusan-keputusan agama, ataupun bukan keputusan agama, banyak pemikiran agama yang lekat dalam pemikiran orang awam. Saya sebut beberapa contoh. Tadi saya sebut Mu'tazilah, akhirnya Mu'tazilah jatuh bila naik datanya Mutawakkil. Dunia Imam Ahmad kembali diangkat pada akhir hayatnya. Tetapi kalau kita lihat dalam dunia Islam di sudut yang lain, saya tak tahu Ustazah ni boleh faham saya cerita? Boleh? Saya nak ceritanya sebelum saya nak masuk Ahli Sunnah wal Jamaah ni, bagaimana kesan kuasa dan krisis polemik yang berlaku dalam sejarah Islam. Itu ia bukan cerita hari ini dia duduk tengkap dalam Facebook ke apa. Ini cerita lama dah cerita. Mazhab-mazhab, hatta mazhab-mazhab yang muncul. Sebab kita tengok, sebab saya kata pun, kita lihat
Mazhab yang besar dalam fiqh ni adalah mazhab Hanafi. Walaupun kalau tanya saya, mazhab apa yang dilihat paling berstruktur, paling kukuh, ialah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Dari segi kesarjanaannya, daripada bahannya, mutunya, daripada syuruhnya, ialah mazhab Syafi'i. Saya tak kata mazhab Hanafi tak hebat. Tapi mungkinlah kita. Kerana Imam Syafi'i itu ia datang di antara mengimbangi sekolah-sekolah pemikiran ini. Kita ada madrasah mazhab Malik. Orang selalu kata mazhab Malik, mazhab Ahlul Hadis dan mazhab Abu Hanifah, mazhab Ahli Ra'i. Itu tidak benar. Mazhab Malik juga banyak ijtihadat, kias-kias yang hebat. Tapi kenapa mazhab Imam Malik pernah Muwatta pernah diminta untuk dijadikan sebagai kitab rujukan di bawah kerajaan Abbasiyah oleh Abu Ja'far Al-Mansur? Imam Malik menolak. Tapi kenapa mazhab Hanafi besar? Kerana Al-Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani yang diangkat menjadi mufti ataupun qadhi qudha kerajaan Abbasiyah merupakan anak murid besar, tokoh besar dalam mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi itu tengok di India, Pakistan, China, Iraq, mana lagi? Mesir, mazhab Hanafi. Dalam Mesir bercampur-campur, tapi banyak mazhab Hanafi. Kesan padahal beratus tahun dah. Kerajaan Osmaniyah, Khalifah Osmaniyah, mazhab Hanafi. Sebab tu majalah Ahkam Adliyah itu yang merupakan kanun itu ditulis mengikut mazhab Hanafi. Jadi mazhab besar, sejarah. Itu sejarah, bukan penghujahan. Tentu kita ada, ini guru Quran ramai. Guru Quran kita qiraat apa kita baca? Kita baca qiraat apa? Duk mengajar Quran, ni qiraat apa? Hafz an Asim. Sebab itulah qiraat yang dipakai di bawah kerajaan Osmaniyah. Banyak lagi qiraat-qiraat lain. Sekarang bila dunia berkembang, di Maghrib umpamanya, di Morocco, mereka kembali mempertahankan qiraat Warash dan seumpamanya. Menghidupkan kembali. Walaupun ada seruan untuk tauhidkan bacaan qiraat seperti Syekh Aiman Suwaid supaya disatukan. Tapi mereka kata ini qiraat kami ahli Maghrib. Supaya saya cerita hal ni supaya tuan-tuan tidak jumud untuk melihat krisis-krisis yang berlaku dalam dunia Islam. Bila krisis berlaku, seseorang tokoh naik memegang sesuatu jawatan, dia akan mempertahankan alirannya. Kita ambil pusat yang menjadi tumpuan orang ramai. Mekah dan Madinah. Mekah khusus dan Madinah. Madinah macam yang kita tahu dahulu ialah mazhab Malik. Imam Malik di situ Imam Darul Hijrah. Kerana Imam Malik tak pernah ke mana. Kemudian bertukar-tukar mazhab itu masuk Imam mazhab Malik ke tempat lain. Yahya bin Yahya Al-Laisi yang membawa mazhab Malik pergi ke Maghrib. Kemudian berkembang mazhab lain. Sehingga hari ini masuk. Dulu pernah mazhab Syafi'i di masjid. Sebab tu bila kita baca Al-Imam As-Subki, dia seorang tokoh al-mazhab Syafi'i dan sangat kuat mazhab Syafi'i dan banyak mengkritik orang selain daripada Syafi'i. Apa kata As-Subki? As-Subki kata bukti salah satu mazhab Syafi'i itu benar ialah kerana di dalam masjid Nabi ini diamalkan mazhab Syafi'i. Dibaca qunut sedangkan Nabi mendengarnya. Makam Nabi ada di sini. Diamalkan mazhab Syafi'i.
Tapi kalau kita memakai hujah as-Subki, artinya pada zaman Imam Malik, mazhab Malik lah yang benar. Pada zaman sekarang, mazhab Hanbali lah yang benar. Kerana dah 400 tahun berada di masjid tu. Dengan menghormati as-Subki, tapi itu bukan satu penghujahan. As-Subki menulis Tabaqatus Syafi'iyah. Saya nak sebutnya, krisis ini, ulama' ni memang ada berbeza pendapat. Sebelum kita pergi kepada isu ahlu sunnah yang real, kita kena akui perbezaan pendapat ini, ulama' ni kritik ulama' ni, ulama' ni kritik ulama' ni, tidaklah sehingga menyebabkan kita menelan ke semua kalam itu. Tuan-tuan baca sejarah. Ini saya sebut sejak dulu. Tuan-tuan baca sirah. Sirah diambil daripada Muhammad ibn Ishaq ibn Hisham. Muhammad ibn Ishaq walaupun dianggap sebagai mudallis, tadlis, kerana tadlis Muhammad ibn Ishaq ni, tadlis ni dalam ilmu hadis ni, apabila rawi itu dia skip rawi yang dia tak sebut rawi yang sebenar yang dia ambil. Bukan dia ubah nama, tapi kata dia ambil, saya ambil daripada Ustaz Amir, saya tak habaq dia, saya terus habaq guru dia, saya tak mau sebut nama dia. Bila saya tak mau sebut nama dia tu, boleh jadi kerana saya nak sembunyikan daripada siapa saya ambil. Kadang-kadang ia berlaku kerana rawi tu dia rasa macam setara dengan dia. Dia rasa macam leceh kawan-kawan. Kadang-kadang muka dia rendah sikit pada dia. Kadang-kadang kerana dia tahu rawi berkenaan, mungkin kalau dia sebut orang tak setuju. Ini timbul masalah rawi sebahagian apa yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i. Dia meriwayatkan an man athiqu bihi, daripada orang yang aku mempercayainya, dianggap majhul, tak diketahui. Ulama hadis walaupun mereka tabik pada Imam Syafi'i, tapi mereka kata hadis tak boleh, dia mesti tahu siapa. Ini panjang cerita masalah majhul. Ini dalam seni ilmu hadis. Tapi saya nak ceritanya ialah bila Muhammad ibn Ishaq buat begitu, dia skip nama, dia termasuk di kalangan mudallisin, orang yang melakukan tadlis. Maka mu'an'anah, kalau Muhammad ibn Ishaq kata an fulan, an dia tak boleh terima. Kalau dia kata haddatsani, telah menceritakan kepada aku, baru kita terima. Takut, kita tahu dia tak bohong, tapi kalau dia an, dia tak, memang tak bohong. Dia kata dari, memang dari. Tapi dari itu, dari terus ke? Dari dengar daripada orang lain ke? Tak apalah. Buku sirah yang tuan-tuan baca, peranan besar Muhammad ibn Ishaq. Walaupun ada orang tak setuju dia, saya beritahu. Muhammad ibn Ishaq ini di sisi Imam Malik Dajjal. Yang Malik sebut dia Dajjal. Di sisi kita semua, ataupun sebahagian, walaupun ada orang tak setuju, diterima. Imam Malik marah pada Muhammad ibn Ishaq kerana Muhammad ibn Ishaq pertikaikan Muwatta' Malik. Dia kata, "Wa mari Muwatta' Malik fa ana tabibuhu." Aku dia doktor dia nak tengok Muwatta' Malik. Marah Imam Malik. Hang siapa jabar aku? Dajjal di kalangan Dajjal. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala ketika menceritakan tentang krisis konflik itu, dia menyatakan yang ni, telah menyatakan kepada yang ni, Muhammad ibn Ishaq tak boleh buat apa, kerana Imam Malik adalah merupakan bintang yang hebat. Apa saja dia kata orang akan terima. Akhirnya Muhammad ibn Ishaq keluar daripada Madinah. Tapi kata Imam Malik, kata Al-Imam Az-Zahabi, kalamul aqran yutwa wala yurwa. Cakap orang-orang yang berselisih dilipat, jangan diriwayat. Sebab perselisihan itu perselisihan pribadi. So kita letak sebelah
isu persisihan peribadi. Hatta saya pergi ke Uzbekistan. Di Uzbekistan ada kubur Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari ni kita tahu bahawasanya dia dalam hayat dia, hari ni orang itu jasa apa? Soekarno. Saya ingat cerita tu cerita tipu, tapi cerita tu betul apa ya? Saya pergi tanya. Soekarno apabila dia nak melawat Soviet Rusia dulu, dia minta, mungkin tak tahu siapa yang nasihatkan Soekarno. Tapi by the way, saya baru tahu Soekarno ni rupanya ahli Muhammadiyah. Muhammadiyah beritahu. Dia pernah ada jawatan namanya dalam Muhammadiyah. Tapi Soekarno, bila dia nak melawat Soviet, antara yang dia minta ialah supaya dia nak melawat kubur Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Mungkin dia tak sebut, dia kata Bukhari lah. Jadi dia sebagai tetamu kerajaan Soviet ketika itu, komunis, yang telah menghapuskan semua kesan-kesan Islam ni, carilah nak bagi tetamu ni untuk melawat. Ketika itu kubur Al-Imam Bukhari ialah satu tempat nama dia Khartank di Uzbekistan. Saya pergi ya. Orang tak peduli ya. Dan Imam Bukhari ni dia pun terbunuh secara dia pun meninggal dalam keadaan terbuang kerana dituduh sesat oleh penduduk negeri dia. Bukhara menuduh dia sesat, Naisabur menuduh dia sesat. Ini dua tempat, An-Naisaburi. Bukhari itu bukan nasi Bukhari. Orang Melayu kata nasi Bukhari kan. Bukhari itu bukan nasi. Nama tempat tu Bukhara. Imam Bukhari kita tahu pada hayat dia dituduh sebagai sesat. Kerana isu tadilah, isu berkelahi pasal khalqul Quran tu. Isu zaman Imam Ahmad tu. Meleret-leret sampai balik ke Bukhara. Dan Imam Bukhari di dalam hayat dia agak ini sekali sikit lagi saya nak sebut. Saya tak tahulah ustazah-ustazah ni boleh tangkap ke saya cerita ni. Boleh ke no? Saya nak sebut bahawasanya krisis ni, sebab kita jangan sangat terlalu banyak membaca tentang krisis golongan agama ni, baca poin dia. Kalau tidak kita jadi pening. Al-Bukhari ni anak murid penting dia ialah siapa dia? Imam Muslim. Siapalah Muslim tanpa Bukhari? Kerana walaupun Imam Muslim datang berjaya membuat satu kitab dia, penyusunan struktur kitab Imam Muslim itu bagus, di sudut mendatangkan lafaz yang berbeza melalui sanad-sanad yang berbeza. Tapi dan Imam Muslim ni dia tak ada tabwib. Tajuk-tajuk dalam Sahih Muslim tu, kalau orang kata Imam Muslim meletakkan hadis ini di bawah tajuk sekian-sekian, artinya dia bukan ahli hadis. Imam Muslim tidak ada tajuk. Tajuk orang kemudian buat. Imam Nawawi tolong buat tajuk. Kalau kita dengar orang cakap macam tu, kita tahu hang tak tahu tentang Sahih Muslim. Imam Muslim dia hanya collect hadis saja tanpa tajuk. Imam Bukhari yang buat tajuk. Imam Bukhari mana tajuk? Tapi Imam Muslim ni dia mengaji dengan Imam Bukhari. Dalam masa yang sama dia mengaji dengan guru Bukhari yang marah pada Bukhari dan menghukum Bukhari salah, sesat. Itu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Muhammad bin Yahya kata, siapa yang mengaji dengan Bukhari, jangan main mengaji dengan aku. Itu sama-sama di Bukhara, di Naisabur masa tu. Imam Muslim ambil semua hak dia riwayat daripada Muhammad bin Yahya, diletak atas kenderaan dia pergi hantar balik pada Muhammad bin Yahya. Tak apa, aku tak riwayat. Aku tak riwayat tu kau. Aku mengaji dengan Muhammad bin Ismail. Dia mengaji dengan Imam Bukhari. Tapi di dalam Sahih
Bukhari, di dalam Sahih Muslim tidak ada hadis daripada Imam Bukhari. Duka, tak tahulah nak kata apa, tapi patutnya dia kena sebutlah Imam Bukhari, guru dia. Dia mengaji lama, tapi dia tak mention hadis daripada Imam Bukhari. Kawan kita di belakang dua orang tuan habaq dia buat, kalau nak sembang pergi dekat sikit, jadi kuat dengar ke depan. Apa di dalam Sahih Muslim tak ada hadis Bukhari. Tak ada Muhammad haddatsani Muhammad bin Ismail. Ramai orang tertanya-tanya kenapa Muslim buat begitu. Banyaklah andaian. Memang Muslim pun tak habaq sebab apa. Tapi mungkinlah salah satunya pening gaduh kuat, teruk orang gaduh. Imam Bukhari pun bawa diri lepas pada tu keluar, dituduh sebagai sesat. Dalam kes itu, yang dituduh ni bukan biasa, semua Muhammad bin Yahya Az-Zuhli adalah merupakan orang yang disebut sebagai ahli hadis Imam Al-Jarh wa Ta'dil fi asrihi, Imam Jarah wa Ta'dil pada zamannya. Maksudnya dialah tokoh kuat pemutus rawi yang boleh diterima dan tak diterima. Dia putuskan Al-Bukhari rawi yang tak boleh diterima. Guru Bukhari. Walaupun Bukhari pun begitu, ada satu hadis yang Imam Bukhari tetap meriwayatkan daripada Muhammad bin Yahya di dalam Sahih Bukhari. Tanda Bukhari ni insaf. Tak apalah dia buat kat aku, tapi dia tu siqah. Dia ambil, ada hadis. Cuma dia tak mention penuh, sebut Muhammad, tapi memang Muhammad bin Yahya. Panjanglah. Saya nak cerita apa? Tapi saya nak cerita satu lagi sebelum saya nak masuk tajuk dia bagi. Saya nak buat latar dulu. Ada lagi berapa minit? Saya nak cerita satu lagi ialah Imam Bukhari dalam hayat dia banyak terasa di Uzbekistan ni ialah negeri yang berkuat mazhab Hanafi. Tapi Imam Bukhari dalam hayat dia banyak rasa sakitlah dengan mazhab Hanafi ni. Bukan dengan Abu Hanifah tu, dia tak jumpa Imam Abu Hanifah. Tapi orang mazhab Hanafi ni banyak attack dia. Pasal dia ahli hadis dengan ni, dia patut attack dia, sehingga kita lihat pada beberapa tempat, kalau Imam Syafi'i dia sebut nama imam lain. Kalau kalam tu kalam Abu Hanifah, dia kata qala ba'dun nas, kata sebahagian orang. Dia tak sebut nama Abu Hanifah. Mungkin bukan dia benci pada Abu Hanifah saya rasa, tapi oleh kerana macam kalau aku sebut nama ni orang tak apa? Gelenyar orang kata. Macam itulah, pasal hak geng-geng ada lawan dia tu. Kan, bersungguh. Tetapi yang lebih perit ialah di dalam At-Tarikhul Wasit, At-Tarikhul Kabir, Al-Bukhari menyebut, dia menukilkan kalam Sufyan. Bukan kalam dia, tapi dia nukil tanpa mengulas. Lam yulad fil Islam mauludun ash'amu minhu. Pada hari kematian Abu Hanifah, tidak lahir di dalam Islam anak yang lebih sial daripadanya. Berat tu. Tapi itu bukan kata-kata Bukhari. Tapi Bukhari menyebut kata-kata itu dalam buku dia, nukilan daripada orang lain. Tapi dia tak ulas. Patutnya dia kena ulas. Tak patutlah kata macam ni. Tapi dia tak ulas, dia diam. Saya rasalah Bukhari ni terkenal dengan warak. Macam ni, hampa ni taksub sangat tu guru hampa tu. Ni aku nak sebut satu kata orang tentang dia. Jangan hampa duk rasa. Macam tu saya rasa. Bukan kerana dia sokong kata-kata tu. Apa yang saya nak cerita tuan-tuan? Saya nak cerita kita akan dengar banyak krisis di dalam sepanjang sejarah. Kalau orang cerita ulama dulu lagi ilmu banyak, tak pernah berkelahi pun, kemudian dia berkelahi. Ni semua cerita dongeng. Krisis mereka lebih dahsyat. Kenapa?
Kerana yang mengendalikan ilmu ini ialah human, manusia. Ada sedih dia, ada suka dia, ada marah dia. So kadangkala di dalam menimbang ilmu pengetahuan, kita mestilah juga menimbang sudut kemanusiaan. Bukan semua ulasan orang kita terima pada zaman dulu walaupun dia sarjana besar. Walaupun ada kata-kata buruk pada Abu Hanifah, kita tak terima. Walaupun ada kata-kata mendaifkan Imam Syafi'i, kita tak terima. Walaupun yang keluar itu mulut Yahya bin Ma'in. Kita tak terima. Kita menimbang, bukan kita telan semua kata-kata orang yang lepas. Balik kepada poin yang diminta ni. Kadang-kala ada ulama mengeluarkan orang ni daripada ahli sunnah, kata kau ni bukan ahli sunnah. Kalau itu pandangan personal di atas krisis antara mereka, dia tidaklah boleh ditelan sebegitu rupa sahaja. Mestilah ditimbang dengan timbangan ilmu, sehingga kita dapat menyatakan adakah dia ni bermazhab ahli sunnah wal jamaah ataupun bukan bermazhab ahli sunnah wal jamaah, ataupun sentimen antara satu sama lain apabila mereka berkelahi. Kalau kita tak tahu tentang dunia ilmu, kita akan terkejut. Ni ada kalangan ulama ni. Saya buat contohlah yang mungkin Malaysia ni kontroversi. Ibn Taymiyah rahimahullah. Kalau kita baca kalam Subki memang tak suka dengan Ibn Taymiyah. Itu pun dalam Ad-Durr Al-Kaminah, Al-Hafiz Ibn Hajar menceritakan bagaimana Subki akhirnya minta maaf kepada Az-Zahabi kerana mempertikaikan Ibn Taymiyah dan mengakui keilmuan Ibn Taymiyah. Kalau kita baca Zahid Al-Kawthari, ini memang intitam Ibn Taymiyah, kapirkan Ibn Taymiyah. Tapi anak muridnya Abdul Fattah Abu Ghuddah mentahqiqkan kitab Ibn Taymiyah, mengangkat Ibn Taymiyah. Kita baca Qaradawi kan kata Ibn Taymiyah lah imam yang paling aku sayang. Kod buku-buku Qaradawi ini penuh dengan Ibn Taymiyah. Kita baca orang tak sealiran dengan tu, dia kata Ibn Taymiyah macam-macam. Kita baca Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi, dia tulis kitab Al-Hafiz Ibn Taymiyah, khas kitab tentang Ibn Taymiyah. So sebab Ibn Taymiyah dia lawan Sufi, dia lawan tarekat, dia lawan Syiah, dia lawan Mu'tazilah. Dia juga mengkritik Asy'ariyah, mengkritik Maturidiyah. So of course dia akan ada banyak orang yang tentang dia. Dan daripada aliran-aliran, sebahagian yang menentang dia gulu dalam penentangan tu. Sebahagiannya sederhana. Tapi saya bukan nak beri kredit pada Ibn Taymiyah, tapi kalau siapa yang menentang Ibn Taymiyah, dia baca Ibn Taymiyah sendiri. Ibn Taymiyah lebih sederhana di dalam menghukum orang-orang yang berbeza dengan dia. So, bila kita nak menghukum aliran ahli sunnah, bukan ahli sunnah dan seumpamanya, kita kena lihat kepada fakta, bukan kepada sekadar nukilan orang. Sekarang ni banyaklah siapa kata Ibn Taymiyah ni bukan ahli sunnah. Siapa quote Ibn Taymiyah tak jadi ahli sunnah, jadi Wahabi. Sedangkan Ibn Taymiyah ni berapa ratus tahun sebelum Muhammad Abdul Wahab. Muhammad Abdul Wahab tu main kemudian. Sebahagian orang yang disebut ni dia pun tak tahu apa sebenarnya apa yang disebut. Dia quote Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili ada buku quote Ibn Taymiyah. Bahkan Abu Wahbah Zuhaili memuji Muhammad Abdul Wahab lagi. Dan saya nak buat ground ini bagi jelas supaya, tapi kami baca kau ni kata macam ni. So kita tak base kepada apa yang orang kata. Di dalam isu kepercayaan kita base kepada fakta. Ahli sunnah wal jamaah baru masuk. Ahli sunnah wal jamaah di negeri Perlis ini adalah sesuatu yang termaktub di dalam perlembagaan negeri sejak 1948. Saya rasa kebanyakan di sini ada yang lahir tahun 40. Tak ada. Sebelum kita semua lahir lagi, istilah Ahli Sunnah wal Jamaah tu
telah diletakkan di dalam perlembagaan negeri Perlis. Ahli Sunnah ini madrasahnya, yang bila sebut Ahli Sunnah, dia lebih merujuk kepada isunya ialah isu akidah yang dia pegang. Isu mazhab dalam fiqh satu hal. Ada orang mungkin dia pegang, dia Ahli Sunnah tapi dia ambil qaul umpamanya Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq pun bukan kata Syiah, tapi maksudnya itu fiqh tak apa, dia luas. Madrasahnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebelum sebahagian negeri lain letak, madrasahnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan pengertian Ahli Sunnah itu diberikan, iaitu pengertian Ahli Sunnah, kumpulan orang Islam yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dan pendapat sahabat yang sepakat atas kebenaran yang nyata dari kitab dan Sunnah Rasulullah. Itu yang mereka berikan. Ahlu Sunnah merujuk kepada Sunnah Nabi SAW. Ahli Sunnah, Sunnah Nabi SAW. Cumanya dalam sepanjang sejarah, banyak golongan. Ibn Taymiyah macam tak berapa nak masukkan Asy'ariyah sepenuhnya di dalam Ahli Sunnah. Saya akui. Dia kata, hum aqrabu ta'ifah ila sunnah. Mereka puak yang paling dekat kepada sunnah. Dia kritik. Dia bukan kata dia tolak Asy'ariyah, dia tolak beberapa poin dia. Ada orang tolak Ibn Taymiyah, bukan termasuk di dalam pembahasan Ahli Sunnah. Tetapi kalau kita lihat secara insaf ataupun secara lebih mu'tadil, 3 madrasah paling utama berada di bawah lembayung Ahli Sunnah ni. Satu ialah madrasah Ahlul Hadis, Ahlul Asar, ataupun sebahagian menyebut ialah mereka yang mengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, golongan Hanabilah. Satu adalah, keduanya adalah Asy'ariyah, ketiganya ialah Al-Maturidiyah. Bila berlaku krisis, kritik mengkritik, barulah mai kawan ni tendang, kawan ni keluar, kawan ni tendang, kami masuk. Ini perkelahian macam saya kata tadi. Tapi daripada dulu Imam Ahmad, Al-Imam Az-Zahabi umpamanya, baca buku dia Kitab Al-Ulu, aliran dia ialah Hanabilah. Dia bukan Asy'ariyah. Kalau kita kata keluar dari Ahli Sunnah, kita kena buang Al-Imam Az-Zahabi, kena buang Al-Imam Ibn Qayyim, kita kena buang Al-Mizzi, kita kena buang banyak tokoh-tokoh. Sebab tu perkelahian yang berkelahi ini duk tendang, kau dia keluar, kau dia masuk dalam sunnah, ini perkelahian sentimen. Ahli Sunnah merujuk kepada apa yang ada di dalam kitab dan sunnah. Kemudian, apakah hal, saya nak sebut sikit berdasarkan poin yang disebut ni. Mereka minta saya sebut tentang penglipur lara. Di dalam madrasah sunnah itu sendiri, kadang-kadang orang tu ahli sunnah tapi dia buat benda salah. Macam orang kata, ni jin baik, jin Islam. Kan? Bukan kata jin. Orang Islam pun ada yang macam dengan jin. Kan? Bukanlah tanda bila dia Islam tu terus jadi baik. Bukanlah tanda apabila kau tu menyatakan saya daripada madrasah Ahli Sunnah wal Jamaah, maka dia tak buat benda-benda yang menyanggahi Ahli Sunnah wal Jamaah. Berlaku. Dan dalam kes isu-isu yang paling sensitif yang berlaku sepanjang sejarah agama, ialah apabila golongan agama, ustaz-ustaz macam kita ni, dia orang ni, ustazah-ustazah ni juga, dia rasa macam kalau dia nak buat satu-satu tu supaya orang terima benda tu, dia kaitkan benda tu dengan agama. Dia kaitkan hal tu dengan agama. Nak buat amalan tertentu, dia yang reka amalan tu. Cuma dah adalah amalan tu baca, dia kata ikut sunnahnya, kalau dah perempuan mengandung, kena baca surah Yusuf bagi anak segak. Tak, itu nak baca, you baca lah. Tapi jangan kaitkan Nabi suruh, jangan kaitkan Allah suruh. Kerana tidak ada had nas yang seperti itu. Petua-petua ni muncul. Petua nak menyatakan bahawa ini ada kelebihannya, mesti ada bukti daripada Allah dan Rasul.
Nak kata Allah suruh hal ni, Allah suruh hal ni, mesti ada bukti daripada Allah dan Rasul. Buktinya mesti Quran. Sebab itu di dalam sepanjang sejarah Quran bila datang, cuba kita baca Quran. Quran marah pada orang jahil, orang ahli maksiat, zina dan seumpamanya. Tapi banyak serangan Quran kepada siapa? Kepada ahlul kitab, people of the book. Kerana mereka benda yang tak ada, lalu disandar kepada Tuhan. Fawailu lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celaka orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian menyatakan ini daripada Allah, liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mereka membelinya dengan harganya murah, untuk mereka membelinya dengan harga yang murah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, celakalah apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka, dan celaka apa yang mereka lakukan. Kerana orang agama apabila dia rasa nak bagi terima poin dia, dia kata inilah ajaran agama, inilah sunnah. Nak jual barang, nak bagi orang terima, sunnah, makanan sunnah. Quran banyak kita jumpa, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudilla an-nasa bighairil 'ilm. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang menggunakan nama Allah iftira, menggunakan nama Allah dengan dusta untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Tuhan tak memberi petunjuk pada orang yang zalim. Ini yang menjadi masalah dalam sepanjang sejarah, yang menyebabkan berlakunya krisis di kalangan umat ni. Antara puncanya kewujudan fakta perkara-perkara yang palsu yang dianggap sebagai agama. Dan Nabi SAW sebut benda yang sama. Tuan-tuan semua hafal hadis itu. Inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ahad man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dusta pada aku tak seperti dusta pada orang lain. Siapa dusta pada aku dengan sengaja, maka siap tempat duduknya dalam neraka. Mutawatir. Kerana ini adalah perkara yang akan berlaku. Dan Nabi beritahu dalam hadis Muslim, wa yakunu fi akhir zaman dajjalunal kadzabun ya'tuna minal ahadits ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum. Akan ada pada akhir zaman dajjalunal kadzabun, dajjal yang pendusta, ya'tuna minal ahadithi ma lam tasma'u antum wala aba'ukum. Mereka akan bawa hadis yang kamu dan mak bapak kamu tak pernah tengok, tak pernah dengar. Nabi kata kepada sahabat, jaga-jaga kamu jangan sampai mereka menyesatkan kamu dan memfitnah kamu, yang ini menimbulkan kekacauan di kalangan kamu. Akhirnya wujudnya perkara-perkara yang palsu, khususnya golongan tadi, kalau mereka sebut sebagai golongan qusas ataupun wa'az, yang mensedapkan cerita mereka. Arab kata yubahhirul qissah, bukan yubahhirul qissah, yubahhirul qissah. Baharat, tahu baharat, rempah kan, spice up the story. Bubuh, orang bubuh kicap, bubuh toyu, sos, bagi sedap. Nak cerita, bila cerita tu itu yang mari sampai lajak ruh Imam Ahmad daripada ruh Sayyidina Abu Bakar. Semua benda-benda tu walaupun ditarik balik dan semuanya, alhamdulillah, tetapi sebab tak ada guidance di dalam hidup, dia rasa okey, kita cerita apa-apa saja, kita baca tentang agama ni sama juga ustazah dengan ustaz ni.
Jangan tengok-tengok dalam buku ni kata, kita pun pergi cerita kat anak murid kita. Kita tak pasti tu maklumat tu. Betul ke tak tu? Make sure dulu fakta tu betul. Ini bukan cerita saya silap loh. Ini cerita Nabi kata falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap tempat duduk dalam neraka. Ini bukan kesalahan sekadar hilang 42 million. Ini menghilangkan agama. Ini menghilangkan agama. Sebab tu Nabi SAW ingatkan hal ini. Pertama kita nak kena protect the originality of the source, of the reference. Ketulinan asalah, keaslian, authenticity of the religion. Ketulinan agama. Kemudian agama ni rujukkan dia Quran dan Sunnah. Yang ni ada orang kata, kita siapa nak rujuk Quran dan Sunnah? Tak apalah, kita mungkin tak mampu, tetapi syiarnya ialah Quran dan Sunnah. Macam mana nak rujuk pada Quran dan Sunnah tu perlukan kepada memahami bahasa Arab. Bahasa Arab itu dipahami melalui ahli bahasa Arab. Kita quote apa yang ada di dalam orang Arab faham. Kita quote imam-imam faham daripada teks tu, tak apalah. Takkan nak sebut Quran itu diambil daripada Islam daripada ulama. Ulama macam-macam tadi. Daripada aliran macam-macam, mazhab macam-macam. Itu tafsiran terhadap Quran dan Sunnah. Yang kita rujuk ialah Quran dan Sunnah. Macam mana nak faham Quran dan Sunnah? Tak apa. Kita mungkin tak sampai, kita kena pakai apa yang ulama tolong tafsirkan. Tapi ulama bukan semua orang satu nas dipahami oleh semua orang. Tetap rujukannya ialah Quran dan Sunnah. Ini adalah nas Quran. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kamu berselisih dalam satu perkara, balik pada Allah dan Rasul. Dia tak kata balik kepada dalam ayat lain Allah ati'ullah ati'ur Rasul wa ulil amri minkum, taat Allah taat Rasul dan ulil amri. Disebut ulil amri. Al-Imam Syafi'i untuk mengelakkan penyalahgunaan ulil amri atau pemerintah terhadap agama, dia kata ulil amri itu ialah sama ada pemimpin-pemimpin yang dilantik oleh Rasul ataupun merupakan para ulama. Tapi itu bukan tafsir yang majoriti. Majoriti kita yakni ulil amri, yakni orang para pemerintah. Tapi saya nak ceritanya ialah rujukannya ialah Quran dan Sunnah. Kita kena letak bila pun, kalau kita bersisir Quran dan Sunnah. Macam mana nak faham Quran dan Sunnah? Kita tak capai. Saya tengok Imam Nawawi kata apa alam Sunnah ni. Kita tengok Ibn Hajar kata apa. Tak apa. Tapi asasnya ialah Quran dan Sunnah. Tak boleh kata rujuk baliknya kepada Ibn Hajar dan Nawawi. Tak boleh macam tu. Quran dan Sunnah. Dan ulama banyak. Sebahagian tafsiran ulama itu macam kita kata banyak yang benar. Dan kadang-kala tidak boleh dinafikan ada elemen kemanusiaan. Ada elemen setempat. Ada kitab dulu sebut bumi flat umpamanya. Takkan kita nak accept. Walaupun dia alim, tapi kita rasa dia mungkin terpengaruh dengan zaman itu punya penafsiran. Okey. Dan satu bahagian. Ini ahli sunnah wal jamaah. Apa yang dibuat oleh aliran yang bukan ahli sunnah wal jamaah? Core dia Quran dan Sunnah ni dia tak mau. Yang ni akan jadi halangan pada dia. Dia pergi pada benda lain. Dia Quran dan Sunnah ni kita siapa nak faham? Kalau dia kata sebab tu kita kena banyak pergi baca buku tafsir, belajar ulum tafsir. Tak apa. Dia buat mari ganti dia apa? Dalam duk kritik puak yang suka Quran dan Sunnah ni, dia perkenalkan satu benda. Ni mimpi dia. Ingat dia kritik orang yang duk kata Quran dan Sunnah ni, dia nak habaq pula kena mengaji ilmu tafsir, usul fiqh. Tak apalah. Itu asal. Ganti dia dalam duk kalut marah orang Quran dan Sunnah. Dia main cerita mimpi. Kasyaf. Selak apa? Selak terai dapat hukum.
Selak terai depan hukum. Orang kata baca Quran bagi hukum, mu siapa? Selak terai bagi hukum boleh pula. Dia kata pok-pok selak terai bagi hukum ni yang pertahan agama. Imam-imam bagi tahu, suruh tanya dia, imam mana yang kata selak terai ni? Daripada imam-imam yang muktabar ni, imam mana? Ibn Taimiyah rahimahullah. Ibn Taimiyah rahimahullah mengiktiraf apa yang dinamakan al-qalbul ma'mur, kata Ibn Taimiyah. Qalbul ma'mur maksudnya hati, al-qalbul ma'mur bit taqwa. Hati yang dipenuhi dengan takwa, kata Ibn Taimiyah. Tarjihat dia disinari oleh Allah, dan sebab itu firasat orang-orang bertakwa ni rajih, kata Ibn Taimiyah. Tapi bukan mengatasi hukum. Maksudnya Hatta bin Taimiyah kata dia sandarkan kalam kepada Umar, aqribu min afwahi al-muti'in fa innahum yanzuruna bi nurillah. Dekatilah kamu mulut-mulut orang yang taat, kerana mereka melihat sesuatu dengan cahaya Allah. Ibn Taimiyah akui, Ibn Taimiyah kata orang soleh, pandangan-pandangan mereka walaupun kadang-kala tidaklah apa argument dia setara mana, tapi kalau benda tu memang nas dia macam tu, kalau antara dua nak tarjihkan, orang soleh tu, kata Ibn Taimiyah, kuat pandangan dia. Kerana nur tu, nur. Kasyaf tu. Ibn Taimiyah panjang dia cerita masalah kasyaf dan nur dan seumpama. Kata antara hujah Ibn Taimiyah, hadis yang kata Dajjal itu maktub baina ainaihi kafir. Dajjal tu antara mata dia ditulis kafir. Dan Nabi SAW kata yaqra'uhu kullu mu'min. Semua orang mukmin boleh baca. Qari'uhu wa ghairu qari'ihi. Orang mukmin yang boleh baca ke, yang buta huruf, semua dapat baca kafir di dari Dajjal. Itu nurullah, baca dengan kasyaf, baca dengan ilmu Allah. Ibn Taimiyah tiara. Tapi bukan benda tu mengambil tempat syariat. Kita tengok satu orang bagi pandangan hukum ataupun pandangan pendapat, bukan hukum, pendapat. Saya ni patut tak terima dia ni, minang saya ni. Kita tanya satu orang soleh. Dia kata, Allah lah, saya ada rasa macam tunggu hak lain kot. Walaupun bukan hujah, kalau kita terima pun taklah haram. Tapi itu pandangan orang saleh. Mungkin Allah campakkan kalimah yang benar pada lidah dia, di atas kesalehan dia. Kita terima hal-hal yang seperti itu, kasyaf, karamah, kita terima. Tapi ia bukan hujah syarak. Dia tak boleh mengambil tempat Quran dan sunnah. Dalam hal-hal kehidupan, kita dengar nasihat orang saleh. Tapi kalau orang soleh bagi pendapat nas, Nabi kata macam lain, dia kata macam lain. Sebab itu kalau tidak, mazhab Umar, mazhab Ibn Abbas, semua kita kena ikut. Tak. Mungkin kita ikut Ibn Umar, mungkin kita ikut Ibn Abbas. Ini masalahnya, apabila mereka cuba menggantikan Quran dan Sunnah dengan mimpi dia, dengan kasyaf dia, dengan karamah dia. Lama kelamaan, siapa yang sebut Quran dan Sunnah? Wahabi. Tapi kalau benda ni amalan ni Tok Guru Ana ambil lah mimpi. Oh, Masya Allah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia nak pergi ke situ tu. Okey. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di atas apa pun mazhab, orang yang nak sebut Abu Hasan Asy'ari ni, kita Asy'ariyah, kita tak entah baca ke buku Abu Hasan Asy'ari ni. Abu Hasan Asy'ari lah kata kita duk ambil mimpi ni semua. Dia ingat Abu Hasan Asy'ari ni mana? Dia ingat Asy'ari kampung dia. Abu Hasan Asy'ari ada kitab dia. Sebagai mereka tak mau terima Al-Ibanah tu, walaupun Ibn Asakir sebut Ibanah tu, bukan orang kemudian sebut. Tengok dalam Maqalat Al-Islamiyin, buku Abu Hasan Asy'ari yang diterima oleh semua. Adakah benda-benda macam ni? Abu Hasan Asy'ari ni tentang
isu khalqul Quran, isu-isu itu yang mereka ni masuk main semua khurafat-khurafat ni. Tayul dengan petua apa semua. Main mana petua pelik-pelik ni? Ini ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Kok mana Asy'ariyah Maturidiyah ni? Masa bila Abu Mansur Al-Maturidi sebut benda ni pula? Dia duk bahaskan tentang taksim sifat. Khurafat semua di bawah lembayung ni. Sedangkan dua-dua tokoh ni tak terlibat dengan hal seperti itu. Okey. Oleh kerana agama ada market dia. Agama ada market dia. Orang ni ayat ni, berapa dia ayat ni? Ha? 5 gepang. Bubuh gamak satu ustaz, setelah dibaca sekian, jadi 5 ringgit. Tu pun betul, 50 ringgit orang beli. Oleh kerana agama ni ada market, ada pengikut, ada harga yang boleh orang bayar atas guna nama agama. Ramai orang ingin menggunakan nama agama. Ramai orang akan gunakan. Maka kita tengok, saya buat isu contoh, isu tabarruk. Boleh tak sebut? Penganjur tak sebut dalam ni senarai? Boleh tak? Isu tabarruk. Dia tak apa-apa ni Wahabi betul, tolak tabarruk. Hatta baca fatwa perleh tak ada lah Wahabi. Duduk baca fatwa tabarruk perleh, kita iktiraf tabarruk. Boleh mengambil berkat. Nabi dan sahabat telah melakukannya. Nabi berkat. Takkan siapa nak Nabi berkat? Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Berkat Nabi. Nabi berkat tu kita confirm lah. Rambut Nabi yang Ummu Salamah simpan tu, berkat kita confirm. Kain yang disentuh oleh Nabi, berkat kita confirm. Tapi depa cerita berkat Nabi, tapi sebenarnya yang depa promote bukan berkat Nabi, berkat depa sendiri. Lah kali yang duk ni kasut depa, barang depa, produk jual depa. Bukan Nabi yang mereka angkat. Mereka guna tajuk je Nabi yang dia kata Nabi pun sahabat buat. Itu Nabi. Semua ni nama Nabi. Nabi mari pondok saya. Sampai menangis-nangis Nabi main pondok dia. Ceramah. Adakah, pertama, saya yakin dia dusta ya. Tapi adakah kerana lambang dia cinta Nabi sehingga dia berkhayal Nabi mai? Tak. Supaya orang kata pondok dia hebat. Supaya orang kata pondok dia hebat, tok guru pondok tu lah yang hebat. Ini semua bisnes, persaingan. Saya bukan kata salah siapa nak pakai selepang apa, tapi ini semua pakaian-pakaian ini tak salah, tapi perebutan kepada pengaruh. Yang perebutan itu macam saya kata, sebahagiannya mungkin ikhlas, mungkin ramai juga ikhlas, tapi sebahagiannya akhirnya anak murid kayuh gerek ya. Main mengaji, kebanyakan tok guru welfare lah. Kalau dia memang ada bisnes dia sendiri, dia tak no issue. Tapi you could macam saya sebut ni, bahagian komersial jenayah, komersial menjumpa. Ada tahfiz. Sengit dia tahfiz dia. Bawa gambar tu merata. Tuan-tuan insya-Allah untuk rezeki lebih berkat, Allah akan kutip duit. Tak buat tahfiz tu. Akaun mudir dia, tok guru tu 2 juta lebih. Daripada blok akaun dia. Ini satu masalah. Bila kita kritik, dia tak jawab kritikan kita tu. Dia kata depa ni tak percaya keberkatan. Dia divert.
Kita percaya keberkatan, tapi aku tak percaya pasti hang tu berkat betul ke tak. Bukan berkat Nabi, masalah berkat dia. Saya tak kata salah untuk orang cium tangan Tok Guru dan seumpamanya. Tetapi dijadikan, tuan-tuan tengok sekarang ni, macam satu, saya takut ia jadi cult. Salam, nak salam dengan Tok Guru kena duduk dulu depan, lutut di atas tanah, baru salam. Dan kalau dia setakat satu adat, hormat saja, tak apa. Dia akan pergi, jangan kritik apa yang guru kita kata. Ini yang bahaya. Ini yang saya nak beritahu pada guru-guru agama, supaya hati-hati dalam hal ini. Berkat kita akui ada. Nabi berkat. Kemungkinan orang soleh berkat. Tapi kalau orang soleh berkat, dia bukan soleh. Ni aku soleh ni, ambil berkat aku. Kata Imam Syafi'i yang tawadhu, uhibbus salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'. Aku sayangkan orang soleh, sedangkan aku bukan di kalangan mereka. Padahal dia rasus salihin, kepala orang soleh, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Satu. Berapa? Dua. Tiga. Wih, saya nak kena pergi Sungai Cucuh tapi sikit kan. Sejak. Saya nak sebut satu hal yang lebih bahaya daripada ini semua. Dan ini termasuk dalam batiniyah, yang sedang digunakan nama Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu panggil wali minta tolong. Dia kata mereka ni tak terima tawasul ni, pok-pok ni memang Wahabi ya. Tawasul lain. Tapi hampa ini, hampa panggil, wahai Syekh Nazim, tolong aku. Aris ni, tolong aku. Madat ni, tolonglah. Dah kita memang niat pada Allah Ta'ala. Okey, kalau macam tu, Syiah duk panggil Ya Husin tu boleh ya. Dia pun tentu tak kata Husin Tuhan. Tuan-tuan tengok Syiah panggil apa? Pergi tengok, sahabat pernah pergi dengan umrah, dia tawaf pun Ya Husin, Ya Fatimah. Tuan-tuan pernah pergi Iran, jalan-jalan dia semua Ya Husain. Tuan-tuan dengar ceramah-ceramah Syiah, Ya Husain, tulis Ya Husain di perut, tulis Ya Husain di kulit, sembuh penyakit. Husain itulah mewakili Allah. Kerana sayang Allah duduk pada Husain. Sebab Husain cucu Nabi. Tuan-tuan, Husain cucu Nabi dan ada kelebihan di segi Syiah lah. Kalau panggil Ya Husain boleh, panggil Ya Abdul Qadir Jalani boleh, Ya Wali Kutub boleh, panggil Jesus boleh tak? Jesus Nabi. Takkan panggil wali boleh, panggil anak Nabi boleh, cucu Nabi boleh, panggil Jesus help me, boleh tak? Nak tanya ni, boleh tak? Tak boleh Wahabi. Boleh ke tak? Kalau kita benarkan wali, mesti benarkan Nabi. Dia pun tak kata Jesus Tuhan. Besok dia takwil pula. Tuan-tuan, sebenarnya seruan nak panggil wali kutub, nak panggil apa, nak pergi ke mana? Ya, ini Ibnu Arabi punya isu. 2-3 hari ni ada orang mubahalah. Ibnu Arabi dalam sejarahnya disebut oleh As-Sakhawi. Pengikut Ibnu Arabi, dia pernah, Ibn Hajar Al-Asqalani guru kepada As-Sakhawi dan guru kepada As-Suyuti. Ini saya sebut, saya terlupa sebut. Al-Imam Ibn Hajar ni dia hebat, tapi dia ada 2 orang anak murid dia yang selalu bergaduh. Satu nama dia As-Suyuti, seorang nama dia As-Sakhawi, dua ulama hadis. Bergaduh bukan peringkat kata hang tak betul, aku tak betul, lawan kafir mengkafir.
Al-Kawi ala Sakhawi. Kau ni jawab. Kalau kita baca pergaduhan mereka. Kafir kan antara satu sama lain. Pendusta, pembohong. Asyuti kata As-Sakhawi kata kat Suyuti. Suyuti pun balai dah. Dua-dua anak murid Ibn Hajar. As-Sakhawi kata guru dia Ibn Hajar As-Asqalani pernah minta bermubahalah dengan anak murid dengan pengikut Ibnu Arabi. Dia kata kalau Ibnu Arabi di atas petunjuk, Allah laknat aku Ibn Hajar. Anak murid, kalau dia di atas kesesatan, Allah laknat kau. Dikatakan pengikut Ibn Arabi itu buta mata. Kena mubahalah dengan. Mubahalah ni kena dua pihak. Seorang-seorang orang tak panggil mubahalah. Tapi tak apa, itu cerita lain. Tapi saya nak ceritanya ialah bahawasanya ini tentang panggil ni. Panggil orang. Kalau kita benarkan panggil wali, benarkan panggil ni, akhirnya orang boleh panggil. Ibnu Arabi, dia mempunyai idea tentang tauhidul adiyan, menyatukan agama. Dia panggil Jesus, dia maksudkan Allah. Dia panggil Hussein, dia maksudkan yang tolong Allah. Dia panggil Abdul Qadir Jalani, dia maksudkannya Allah. Dia panggil Wali Kutub, dia maksudkan Allah. Semuanya maksudnya Allah. Jadi tak perlulah duk ya Rabbana. Kita siapa nak panggil Tuhan ni? Kita kena melalui wali. Wali, okey. Tapi kalau melalui Hussein lagi tinggi lagi. Kan? Hussein lagi tinggi. Lepas pada ni Syiah kata, apa salahnya kami panggil Ya Hussein? Hampa panggil Ya Abdul Qadir Jalani boleh. Lepas tu Kristian kata, kami panggil Jesus tak boleh. Lama-lama ikut-ikut kita semua boleh kan? Kita yang penting maksud kita kan, niat kita. Artinya tak ada agama tauhid. Tak ada lagi. Wa anna masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid untuk Allah tak ada diseru selain Allah. Tak ada. Dan ini kalau orang tak setuju, sekarang orang tak setuju siapa panggil Wali Kutub, Wahabi. Kalau saya tak setuju orang panggil Ya Hussein, lagi Wahabi. Kalau saya tak setuju orang panggil Jesus, ni Nabi, bapa Wahabi. Tuan-tuan, perempuan sekalian, isu ni is not small matter. Is something behind. Tidak ada benda di belakangnya. Tuan-tuan mula tengok polemik duk berkelahi mazhab ni, aliran ni bila? 10 tahun dulu tak macam ni. 20 tahun. 10 tahun dulu tentang, tuan-tuan tengok, membesarkan kubur di Iraq dan seumpamanya dibiayai oleh Amerika. Syiah sendiri dibiayai oleh Amerika. Bukan kerana Amerika suka Syiah. Tapi krisis ini, akhirnya tidak ada agama lagi yang salah. Cahaya yang satu, tempat tuju yang berbeza. Sebab itu kita perlu kekal di atas mazhab, di atas pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam tauhid. Yang kita tiap hari sebut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'. Yang kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yalah kita minta ke Allah, cuma kita panggil je Husin. Kenapa tak panggil Allah terus? Walillahil asma'ul husna. Allah ada asma'ul husna. No. Kita jauh. Husain. Kau ni Abdul Qadir Jilani. Tuan-tuan baca buku. Summah Tadait.
So Muhtadid sini adalah buku yang dulu masa awal penyebaran Syiah di Malaysia ni, dia terjemah buku ni, dia tajuk dia Kemudian Aku Pun Menemui Jalannya. Ramai geng-geng pengaruh Syiah ni baca buku tu. Dalam buku ni, antara argumen dia berdialog dengan seorang Sunni yang mana dia tu sentiasa bertawassul dengan Abdul Qadir Jilani. Sunni ni dia seolah-olah orang tu adalah represent, mewakili ahli sunnah. Dia kata keturunan berapa Abdul Qadir Jilani dibandingkan keturunan Nabi? Jauh. Kalau kau duk panggil dia, kami panggil Baqir, Imam Baqir. Kami panggil Husain. Kami panggil cucu-cucu Nabi yang dekat. Kami tawassul dengan mereka. Tidakkah kami lebih dekat daripada kamu, pada Nabi? Sehingga dia tu kata, betul juga. Kalau kita iktiraf perbuatan seperti ini boleh, kita kena iktiraf apa yang Syiah buat selama ini benar. Ni nak iktirafkan jumpa Nabi tiap-tiap malam. Main pondok dia, lepas tu Nabi pergi pondok kawan lain pula. Dulu Al-Arqam ditangkap kerana kes ni. Kerana ada dialog. Al-Arqam ni, dia dialog. Syari dialog dengan Nabi. Dia buat rakaman. Nabi cakap Melayu. Dalam dialog tu, tuan-tuan, tengok. Saya ada rakaman tu dulu. Nabi panggil kat Syari, Tuan. Argumen Syari ketika itu, ada ulama kata boleh berjumpa Nabi secara yaqadah. Itu yang berlaku pada saya. Tuan-tuan, sepanjang sejarah ramai orang yang mengaku jumpa Nabi secara yaqadatan dan membuat dakwaan yang berbagai-bagai. Siapa yang berminat boleh baca buku tentang Imam Mahdi sepanjang sejarah. Imam Mahdi ni bukan seorang. Ramai orang mengaku Imam Mahdi. Ni tarekat-tarekat ni pun, hak ni nak Syekh Nazim tu pun dia mengaku Mahdi juga tu. Mahdi yang blessed dah. Saya masih ingat, saya dalam kuliah, siapa belajar di Jordan ni? Ustaz. Sekali duduk dalam kelas dengan Syekh Salah Khalidi, dah satu orang mengatakan, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam, Syekh kata. Ana Imamul Mahdi. Ana Imamul Mahdi. Uridu an atakallam linnas. Syekh Salah kata, Al-Mahdi la yusmah an yatakallam fi makanina hadha. Imam Mahdi tak dibenarkan bercakap di tempat kami. Dia duduk bagus pula Imam Mahdi tu. Tapi siapa baca sejarah Imam Mahdi, semua Imam Mahdi ni dakwa mereka jumpa Nabi. Bukan mereka dakwa. Siapa baca Mahdi di Sudan, Mahdi di Sudan yang paling berjaya dalam sejarah Mahdi. Ada kerajaan berjaya menghalau British, berjaya membuka empire, memerintah dengan adil berapa tahun. Mahdi di Sudan, orang ramai bermimpi Nabi memberitahu dia Mahdi. Kalau mimpi nak dijadikan hujah, mimpi dia jadi Mahdi. Semua kata kami datang menemuimu kerana kami mendapat mimpi. Tuan-tuan, sebab itu agama ini dia muntabit. Allah tutupkan fitnah ni kepada kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Sempurnanya apa? Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Bila kamu selisih, rujuk Allah dan Rasul. Kalau saya hang sesat, pasal apa? Semalam aku mimpi Nabi kata hang sesat. Main besok ni hang lagi sesat. Oh, aku sesat. Malam tadi Nabi main habaq kat aku, hang pun sesat. Apa kita nak buat kalau semua pakat duk main-main macam ni? Kita benarkan tu satu hamba Allah tu pi umrah, balik tak dan balik umrah, buat live kat Madinah, habaq kata dia jumpa Nabi yang perempuan tu. Nama saya pun sebut sekali.
Kita nak buat apa? Sebab tu kita kata ahli sunnah, rujuk Quran dan sunnah. Mereka jadi sensitif. Kita siapa rujuk Quran dan sunnah? Habis ganti dia mimpi ni lah. Dia akan berlaku penyatuan agama macam saya beritahu tadi. Penyatuan agama. Semua akhirnya orang Islam akan dengar, oh Jesus. Apa beza? Kita pun ya Hussein. Kita pun ya sekian-sekian. Tuan-tuan, di nisbah ada penggolongan tarikat. Kalaulah diandaikan amalan mereka betul dalam memanggil wali-wali itu. Pasal apa hampa panggil wali tarikat hampa saja? Hampa panggil untuk apa? Nak mustajab doa. Kenapa hampa tak panggil Abu Bakar, Omar? Takkah ini lebih paling manusia yang lebih afdal? Kenapa hampa tak panggil Nabi Muhammad? Kenapa hampa panggil wali hampa? Kenapa hampa pergi panggil wali Pulau Besar Melaka? Kenapa hampa pergi panggil apa? Di apa Singapura? Apa Noh? Kan? Kenapa hampa panggil wali itu? Sebab ini adalah market, perniagaan, perebutan kumpulan, perebutan pengikut. Saya tarikat A, saya kena pastikan seruan tu semua merujuk pada wali yang kiblat tarikat saya. Hang tarikat lain. Kalau benar, ya Abu Bakar Siddiq, ya Umar bin Khattab. Pasal apa tak? Tuan-tuan, duka cita semua kumpulan-kumpulan ni lilit serban bubuh keliling Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka namakan diri mereka. Ia bukan Ahlus Sunnah seperti mana yang kita fahami daripada teks yang ada di dalam kitab dan sunnah. Dan ini adalah merupakan fitnah yang Nabi kata, iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum. Jangan sampai mereka menyesatkan kamu dan memfitnah kamu. Terima kasih banyak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan faham saya cerita kasih seorang-seorang untuk faham tadi ya. Dan maaf banyak kalau ada terkasar bahasa. Terima kasih.